Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Aidilfitri terus diraikan meskipun Syawal semakin hampir ke penghujungnya. Brunei LNG sendirian berhad mengadakan sambutan Aidilfitri bersama masyarakat Liang Lumut dan Tutong serta pihak berkepentingan. Majlis diadakan di Kelab Rekreasi Liang Lumut. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laili Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Awang Haji Amirul Hafizzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Pelait. Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong juga mengadakan majlis simpulan mesra sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Pusat Berkenaan di Pekan Tutong. Majlis diadakan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Antara atur cara majlis persembahan deklamasi puisi. Antara yang hadir, Dayang Mirani Floritzah binti Haji Abdul Rahman, Pemangku Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat Japim. Kira-kira 120 graduan Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa IGS menerima ijazah sarjana muda, diploma dan sijil dalam satu majlis convocation tahunan. Bertemakan pembelajaran digitalisasi dan pembangunan bagi peralihan digital, tema mengingatkan agar pengurusan dan Academic College IGS agar meneruskan plan strategi ICT untuk siap siaga berhadapan dengan cabaran revolusi industri keempat. Sijil disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Kolej IGS masih mengekalkan 4 jenis anugerah diberikan kepada para pelajarnya yang telah memenuhi kriteria yang dikehendaki. Alhamdulillah, sokongan dan dorongan daripada isteri saya, kedua ibu bapa saya, ibu bapa mentua saya dan adik-beradik saya banyak membagi dorongan, membagi semangat, terutama sekali juga kepada kawan-kawan dan rakan-rakan saya, rakan-rakan sekerja banyak membagi semangat juga during the time semasa belajar part-time inilah. Pelbagai aspek termasuk isu dan cabaran yang berkaitan dengan pendidikan dibincangkan semasa Forum Pendidikan Sedunia EWF kali ke-19 yang berlangsung di Pusat Queen Elizabeth II di London, United Kingdom. Semasa forum tersebut, negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Penganjuran EWF kali ke-19 disokong oleh pejabat luar, Commonwealth dan Pembangunan, FCDO, Jabatan Pendidikan DFE, Jabatan Perniagaan dan Perdagangan DBT, British Council dan Rakan Kongsi Industri EWF. Bertemakan permulaan baharu, memupuk budaya pembelajaran, membina ketahanan, menggalakkan kelestarian lebih kuat, lebih berani, pendidikan yang lebih baik dengan reka bentuk. EWF kali ke-19 diisikan dengan beberapa sesi plenari dan sesi pertukaran pandangan bersama menteri. Forum yang diadakan selama 4 hari sehingga 10 Mei lalu merupakan perhimpunan terbesar menteri-menteri pendidikan dan para penggubal dasar pendidikan seluruh dunia yang bertujuan membincangkan dasar pendidikan masa hadapan. Menteri Pendidikan juga mengadakan perjumpaan dengan The Right Honourable Nicholas John Gibb, Minister of State for Schools, Jabatan Pendidikan United Kingdom. Kedua-dua pihak membincangkan hubungan dua hala dan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom, khususnya dalam bidang pendidikan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim mengadakan majlis kesyukuran sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2023. Majlis diadakan di Masjid As-Salihin.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa kesyukuran. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Nilai-nilai Kekeluargaan Brunei, Pemedulian, Sayang Menyayangi, Hormat Menghormati dan Bertanggungjawab. Majlis diteruskan dengan solat fardu asar berjemaah. Hari Keluarga Kebangsaan disambut pada setiap hari Ahad pada minggu pertama bulan Mei. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menjadi impian setiap keluarga. Namun bagaimana cara membina keluarga yang diimpikan itu? Ikuti laporan khas Keluargaku Harapanku bersama Muhammad Daud Haji Tua. Hari Keluarga boleh menjadi platform untuk menyemarakkan keutuhan serta keterangkuman dalam keluarga sekaligus menjamin kemakmuran dan perpaduan. Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Keluarga Antarabangsa melalui sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bulan Mei di peringkat negara selaras dengan pengiktirafan unit keluarga sebagai institusi terpenting dalam masyarakat oleh PBB. Sambutan Hari Keluarga diadakan bagi mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan meningkatkan lagi kesedaran terhadap isu berkaitan keluarga. Jadi kalau boleh amalkan kalau boleh setiap minggu ke dalam seminggu sekali untuk berkumpul, untuk berjumpa dan sebagainya. Dan dengan adanya suasana Hari Raya ini pun juga inilah salah satunya juga kita ni untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan kita ni. Dan mewujudkan keluarga yang bahagia juga dititik beratkan oleh agama Islam. Pembentukan ataupun pembinaan sesebuah institusi keluarga yang sejahtera, yang bahagia dan harmoni merupakan suatu aspek, suatu perkara yang penting di dalam Islam. Dan kalau kita melihat, kalau kita perhatikan, keluarga yang benar-benar mencapai kesejahteraan, keharmonian, kebahagiaan adalah keluarga yang mempraktikkan ataupun yang menunaikan, melaksanakan prinsip-prinsip maqasid syariah. Sebagai ahli masyarakat, mereka juga berperanan sebagai teladan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk harmoni ini kita mestilah bertolak ansur dengan suami isteri, dengan anak-anak dan cucu-cucu juga. Sebenarnya cucu-cucu ini sekarang pintar ni. Kadang diorang pun masyarakat tadi kalau ada kesilapan. Yang kita terimalah yang terbaik dan sama-sama. Sambutan sebenar Hari Keluarga dapat menyemarak serta mempertingkatkan lagi usaha semua pihak untuk bersama-sama melindungi, mempertahan dan memperkasa institusi keluarga sebagai benteng dan tunjang kestabilan sosial di negara ini. Hari Keluarga bermatlamat bagi membangunkan keluarga sejahtera, sehat dan teguh serta berdaya tahan untuk memastikan kestabilan sosial demi kesejahteraan negara. Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis makan malam sempena ulang tahun Jubli Intan Persahabatan Antarabangsa. Majlis berlangsung malam tadi di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan penyampaian beberapa anugerah termasuk anugerah BRC Henry Dunant 2023 bagi pemimpin-pemimpin muda. Juga hadir 23 diplomat asing yang berada di negara Brunei Darussalam. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan diplomat asing dan pejabat misi mereka di negara Brunei Darussalam, terutamanya dalam diplomasi kemanusiaan. Program Jati Diri Kohort 3 contoh inisiatif kerjasama erat antara pihak kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam sektor swasta. Ia adalah usaha ke arah mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan insan yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Perkara itu dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri semasa majlis pembukaan program Jati Diri Kohort 3. Majlis diadakan di kem latihan program khidmat bakti negara Batu Apoi, Temburong.
Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad juga menyeru ibu bapa dan penjaga pelatih untuk memberi sokongan kepada mereka yang akan menjadi sumber motivasi dan berusaha ke arah kecemerlangan. 90 pelajar IBTE mengikuti pelbagai program yang akan dijalankan selama 3 bulan. Harapan saya bagi mengikuti program Jati Diri ini ingin membanggakan kedua ibu bapa saya dan juga keluarga saya, dan juga ingin memotivasikan diri saya serta mempunyai mental yang kuat. Saya ingin meningkatkan prestasi saya sebagai seorang yang lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Biasa tinggal sama keluarga apa, ini nada hidup berdikari lah. Harapan saya mau meningkatkan lagi semangat saya untuk mencapai cita-cita saya. Saya harap kami semua menjalani latihan ini dengan lancar dan insyaAllah kami dapat menamatkan latihan ini. Persidangan penyelidikan pelajar kejururawatan dan perbidanan ke-6 mempamerkan penyelidikan berimpak Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam UBD. Persidangan berlangsung di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah UBD. Persidangan ini menjadi wadah penting untuk menyebarkan hasil kajian penyelidikan yang dijalankan sebagai sebahagian daripada projek tahun akhir pelajar kejururawatan dan perbidanan sarjana muda dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan dan Jurudong Park Medical Center JPMC. Persidangan tahunan ini diadakan bertepatan dengan memperingati Hari Bidan Antarabangsa yang disambut 5 Mei dan Hari Jururawat Antarabangsa yang diraikan pada 12 Mei. So usually our research conference is to celebrate the student celebration. Orang ramai disaran untuk mengambil langkah-langkah penjagaan dan perlindungan diri daripada kesan akibat cuaca panas dan gelombang haba yang boleh menjejaskan kesihatan. Saranan itu dibuat oleh Kementerian Kesihatan berikutan siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berkenaan dengan kemungkinan fenomena El Nino berlaku dan akan menyebabkan keadaan cuaca kering dan panas dijangka berlaku dalam beberapa bulan yang akan datang di negara Brunei Darussalam. Cuaca panas yang terlampau boleh menyebabkan seseorang kerap berpeluh dan kekurangan cecair dalam tubuh justru boleh mengakibatkan individu terbabit mudah merasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan air dalam badan dan strok haba. Kanak-kanak dan warga emas antara golongan yang paling berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan disebabkan cuaca panas ini. Bagi mengelakkan dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas ini, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengambil langkah-langkah seperti menangguhkan atau menghadkan aktiviti lasak. Jika tidak dapat dielakkan, pakai topi atau payung. Gunakan pelindung matahari dan banyakkan minum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat, melakukan aktiviti dalam rumah atau bangunan. Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan untuk sentiasa mengambil langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba. Bagi maklumat lanjut, layari laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau hubungi talian Darussalam 123. Sesi konsultasi skim persaraan kebangsaan SPK bagi ahli-ahli tabung amanah pekerja TAP yang berumur di bawah 50 tahun akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada 20 hingga 30 Mei 2023. Sesi konsultasi bertujuan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai annuiti bulanan yang akan diterima semasa bersara dan simpanan ahli SPK.
Sesi konsultasi akan bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang pada setiap hari dan ditutup pada hari Jumaat dan Ahad. Para ahli juga disaran untuk membuat tempahan sesi konsultasi SPK melalui booking.tap.com.pn. Sementara itu, mulai 20 Mei 2023, pengguna-pengguna portal e-Amanah boleh mendapatkan penyata SPK bagi anggaran jumlah penerimaan bulanan SPK setelah bersara nanti. Dalam pada itu, cawangan-cawangan TAP serta perkhidmatan dalam talian e-Amanah akan ditutup bermula Sabtu 1 Julai 2023 bagi membolehkan pihak TAP untuk melaksanakan proses-proses peralihan ke SPK nanti. Cawangan-cawangan dan perkhidmatan TAP akan dibuka semula mulai Isnin 17 Julai 2023. Orang ramai yang berhasrat untuk berurusan dengan TAP bolehlah menghubungi pusat panggilan TAP di talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ask@tap.com.pn. Sukan. Kontingen pasukan wushu dan olahraga negara Brunei Darussalam selamat kembali ke tanah air malam tadi setelah mewakili negara dalam Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 Phnom Penh, Kemboja. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen pasukan wushu telah berjaya membawa pulang 2 pingat emas melalui 2 kategori gabungan Tai Chi Kwan dan Tai Chi Jian lelaki serta 2 pingat gangsa melalui acara Tai Chi Kwan dan Tai Chi Jian wanita dan acara duilian lelaki. Liga Perdana Singapura. Brunei DPMM FC meneruskan saingan Liga menentang Lion City Sailor FC lewat petang kemarin. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura itu, Brunei DPMM FC terikat 3 sama dengan Lion City Sailor FC. Finds Maxime Lestienne, of course he does, and there goes Maxime Lestienne. To the box, there is time, there is space, and there is Varankov. Andrei Varankov has leveled. Can he find the right pass? Of course he can. He finds a pass into the back of the net. Ooh, that's a ball in. Andrei Varankov on a hat-trick. Andrei Varankov.